billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, sihat sejahtera, dah buat persiapan untuk bulan Ramadan, dah pasang lampu-lampu kot dekat rumah tu kan. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Namun persoalannya, dalam bulan Ramadan ni banyak hukum hakam yang akan kita bicarakan. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda tuan guru kita Al-Fadil Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Apa khabar tu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala. Datuk, macam mana persiapan Ramadan tu? Persiapan Ramadan, kalau peringkat sekolah saya ni, kita dah mula menerima tetamu daripada luar untuk program sebulan di Al-Barakah, sebulan di Ramadan di sana, dan kita akan seperti biasa, kita akan buat sepanjang bulan Qiyamul Lail, daripada malam pertama sampai malam akhir. Setiap hari? Setiap malam, insya-Allah. Setiap hari. Ada tadarusnya, ada tadarus, ada kuliah duha, kuliah subuh, bacaan surah-surah, semua ada, insya-Allah. Dan juga kelas-kelas pengajian juga terus akan diteruskan. Macam biasa jalan. Macam biasa jalan. Dan pastinya di dalam bulan Ramadan ini banyak perkara yang perlu kita ketahui, bukan setakat menahan lapar dan dahaga. Dan pastinya kita perlu mengetahui sebelum masuknya bulan Ramadan. Kepada para penonton yang ada kekeliruan, boleh call kita di talian 1800 88 1677 ataupun terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, sebelum kita nak pergi lebih lanjut berkaitan dengan topik kita pada hari ini, fiqh, iaitu fiqh puasa. Apa yang kita boleh faham tentang hukum hakam di dalam ibadah berpuasa ni tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima kasih Dai Aiman, tuan-tuan yang saya hormati. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan hukum, sebab ada hukum, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila ada saja ya ayyuhallazina amanu tu, maknanya adalah hukum selepas pada perkataan itu. Apa pula hukum kali ini? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kutiba, atas kamu semua berpuasa. Siyam, makna puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan pada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Maknanya puasa ni bukan setakat kita umat Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi lain pun diwajibkan juga berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan. La'alla ni maknanya mudah-mudahan. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Maknanya kita harap daripada amalan dalam bulan Ramadan akan melahirkan orang-orang yang bertakwa. Belum tentu lagi orang yang berpuasa itu bertakwa. Tetapi Allah kata la'alla, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Macam kita periksa lah. Macam mana periksa? Alhamdulillah, bolehlah jawab, mudah-mudahan lulus lah. Mudah-mudahan lulus. Maknanya kau kena periksa dulu, baru kau lulus. Jarang orang tak periksa tiba-tiba lulus. Itu namanya lesen terbang. Lesen terbang. Jadi dalam puasa dia tak ada puasa terbang. Kau nak jadi orang bertakwa, kau kena puasa dahulu. Buat segala amalan lahir daripada Ramadan tadi ialah orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Ramadan Allah sebut dalam Quran. Puasa Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Lailatul Qadar Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan kita akan jumpa benda-benda ni. Sepatutnya bila sebut saja Ramadan, puasa, Lailatul Qadar dan sebagainya, kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim dah rasa bangga dah. Aku nak jumpa Ramadan. Ramadan tu Allah sebut dalam Quran, Syahrul Ramadan. Aku nak jumpa dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni Allah sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku nak jumpa dengan Ramadan, aku nak jumpa dengan puasa. Puasa pun Allah Ta'ala sebut ibadatnya dalam Al-Quran. Aku nak masuk ke satu bulan yang mana bulan ini disebut keistimewaannya oleh Allah dalam Quran. Sebab tu kita minta doa wa balighna Ramadan, ya Allah panjangkanlah umur kami, mudah-mudahan kami masuk dalam bulan Ramadan. Bila sampai tahap
Islam, okey, wajib puasa. Kemudian dah tahap akil baligh, wajib berpuasa. Apabila sempurna akal, wajib kita berpuasa. Sihat tubuh badan, maka wajib kita berpuasa. Dan boleh melakukan amalan-amalan berpuasa. Tidaklah dia dalam haid, tidaklah dia dalam nifas misalnya, maka orang-orang macam ni hendaklah dia telah berpuasa kerana sudah sampai seruan wajib berpuasa pada diri dia. Wallahu a'lam. Bila kita sebut tentang puasa tu, kita mestinya akan melihat bagaimanakah Nabi SAW berpuasa. Jadi sahabat kita nak tanya daripada Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai yang dihormati, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya, apakah tata cara puasa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat, dan apakah yang membezakan puasa umatnya di zaman Rasulullah SAW dengan kita di zaman moden ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Silakan Tok. Tata caranya samalah. Kita bila nak puasa kena ada niat. Kemudian menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sama je. Yang membezakan kita sekarang ni ialah makan. Rasulullah berpuasa. Kita hari ni berpuasa untuk makan. Itu beza tu. Berpuasa untuk makan. Sebab tu pukul 9 pagi dia dah fikir. Nanti aku nak buka puasa apa? Dah fikir dah pukul 9. Nabi Muhammad buka puasa apa yang ada ya? Air, buah kurma cukup dah. Kita cuba buka puasa kurma dengan air. Mengamuk. Tunjuk perasaan di rumah kita. Cuba buka puasa di masjid. Jatang kuasa bagi kurma 2 biji, air sebotol. Kecil je sebotolnya. Kalau macam ni aku buka puasa kat rumah, marah dia. Padahal kita ni berpuasa. Makna puasa tu apa? Tapi kadang-kadang kita salah faham daripada makna puasa. Aku berpuasa untuk makan. Maka perbelanjaan dalam bulan Ramadan lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Sepatutnya bulan ni lah paling jimat. Apa yang ada sajalah, lauk sejenis pun boleh dah. Nasi dengan ikan goreng pun boleh dah. Tapi tak. Untuk Ramadan, meja depan tu bawa ke dapur tau. Extra table lagi. Sambung kan. Macam kedai tom yum je rupa dia. Sambung meja. Sebab apa? Sebab lauk tu banyak. Jadi kita terfikir pula, aku ni puasa ke? Aku ni puasa untuk makan. Kita puasa untuk jadi hamba Allah. Bukan berpuasa untuk jadi hamba makanan, hamba nafsu, hamba kepada pakaian, hamba kepada keseronokan. Sebab ada orang yang berbuka puasa sampai terlepas sembahyang maghrib. Allah. Dah menyandar gini dia. Abang tak sembahyang abang. Tunggu perut turun kejap. Tak ada turun lagi. Tak ada turun. Sebab bila perut tu nak turun, perut tu memang melekat di badan abang. Oi. Jadi sampai dia tak sembahyang maghrib, di mana hamba Allah? Jadi ini kesilapan kita. Kita boleh berpuasa tetapi kita meninggalkan sembahyang. Kita berpuasa tapi tak boleh kontrol hawa nafsu. Sepatutnya kita kontrol hawa nafsu, kerana itu di antara nama pun puasa. Puasa bahasa Melayu. Jadi maksudnya apa? Menahan hawa nafsu. Jadi kalau kita tak boleh tahan hawa nafsu, puasa apa? Orang kita faham hawa nafsu ni nafsu syahwat saja. Padahal hawa nafsu tu luas. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Rasulullah kalau kita lihat dalam perang Tabuk, daripada bulan Rejab sampai bulan Ramadan baru selesai. Bukan sebulan perjalanan. Tabuk tu pula beratus kilometer. Naik unta, jalan kaki. Mana kita masa tu naik jet. Sampai ke Madinah balik, masih lagi Ramadan. Dalam keadaan suasana perang lagi. Bayangkan dalam suasana perang, panas, dalam keadaan begitu teruknya, tetapi baginda masih lagi melakukan pelbagai amalan. Jadi malulah kita dengan Rasulullah. Ya, dalam keadaan kita sekarang ni tuan-tuan yang saya hormati, aircon kan, tempat kerja pun aircon, rumah pun aircon, duduk dalam kereta pun aircon, pun masalah panas ya. Kemudian kita kata saya puasa ni teruk Ustaz, teruk pun kita tidur banyak. Tidurnya daripada lepas sahur sampai ke zuhur. Lepas zuhur tidur balik, kemudian sambung balik jaga sampai ke asar 6.30. 6.30 petang baru bangun. Begini dah 6.45. Ya Allah, sembahyang asar pukul 6.45. Maghrib 7.25.
Waktu buka puasa tu dia boleh cakap, memang nak kiamat dah sekarang ni. Tak terasa langsung puasa. Memang tak terasa lah kau tidur daripada sahur sampai maghrib. Ya apa nama puasa macam itu? Kan tak kena sikit lah. Walau sah tapi tak cantik lah kan. Maknanya kita kena lebih-lebih lagi melakukan amal ibadah. Kalau kita nak sebutkan ibadah para sahabat ni pun dah cukup luar biasa. Dalam bulan puasa pun boleh masih berperang lagi untuk fisabilillah. Tetapi dalam Ustaz sebut tadi kita duduk dalam aircon dan sebagainya, mungkin lebih banyak amal ibadah yang perlu kita laksanakan. Jadi sahabat kita nak bertanya satu soalan ni, Sarasit Cik-Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, apakah perkara sunnah yang perlu diamalkan ketika bersahur dan sebelum masuknya waktu berbuka? Mohon Ustaz kongsikan, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ni kita dah mula ni Ustaz. Mula dengan sahur dulu. Baik, sahur tu membezakan antara puasa kita dengan puasa orang yang tidak Islam. Sebab itu bangun juga sahur supaya kita ada perbezaan. Orang Islam ni dia tidak boleh mengikut cara perbuatan orang-orang lain. Kita ada cara kita sendiri. Dalam satu peperangan, Rasulullah dan sahabat berehat di satu kawasan, ada pokok. Jadi sahabat ni nak letakkan pedang mereka bergantung-gantung dekat pokok tu. Rasulullah kata yang meletakkan pedang-pedang bergantung-gantungan dekat pokok ni orang Yahudi. Jadi kalau kamu buat macam itu, kamu tiru dia orang. Hendaklah kamu selisihi mereka. Khalifu, maknanya kamu berselisih dengan mereka, jangan bagi sama. Sampailah kita beruban. Orang lain beruban, kita pun beruban. Tapi Nabi melarang kita bila beruban tu kita biarkan putih saja. Nabi kata orang Yahudi kalau dia beruban dia biar putih. Dia jadi macam red flag tu, putih semua. Yang mana kena red flag kena lah, tak kena tak kena lah. Jadi hendaklah kita bezakan, maka dibezakan kita dengan menginaikan dia. Iaitu diwarna perangkan, dimerahkan perangan, tak apa. Yang tak maunya hitam saja. Jadi begitulah dalam puasa. Mereka pun puasa, kita pun puasa. Antara perbezaan puasa kita ialah bersahur. Bersahur itu membezakan di antara puasa kita dan mereka. Sebab tu bangun juga sahur walaupun makan kurma je, walaupun minum seteguk air cukup, supaya membezakan. Yang kedua, waktu bersahur tu adalah waktu mustajab berdoa. Allah suka pada orang yang berdoa pada waktu sahur. Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang minta ampun pada waktu sahur. Yang ketiga, waktu sahur ni beberapa masa. Kalau kita sebut Al-Quran, kita dah baca ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran sahaja sebelum masuk subuh. Bukannya pukul sahur pukul 12 malam. Setengah orang dia bersahur pukul 2 pagi. 2 pagi duduk lepak dulu lah. Lepak buat apa Mat? Sahur. Baru pukul 2. Itu bukan sahur bang. Itu nama dia mentega darah. Pukul 12 tengah hari kau belasang, kau kata aku sahur. Itu bukan sahur. Dia malah nak bangun pagi, dia malah nak buat sahur, dia buat awal-awal. Siap-siap. Pukul 12 pagi, tengah malam, pukul 1 pagi. Itu bukan sahur. Jadi kena faham tu betul ni. Sebab kadang-kadang dia tak faham. Dia rasa saya makan je, itu siapa bang? Siapalah di sana kan? Itu siapa nama dia? Bukanlah dipanggil sahur. Dan kalau boleh, kita tak pernah bangun pukul 5 pagi, kita ambil air semayang, kita semayang tahajud, semayang taubat, ajak isteri semayang, ajak anak-anak semayang. Habis semayang 5.30 kita makan. Alangkah seronoknya kalaulah kita ni sebelum sahur tu kita boleh semayang dulu, minta ampun pada Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami. Buat tahajud 2 rakaat, taubat 2 rakaat, dah selesai. Sebelum sahur? Sebelum sahur daripada kita. Kemudian saya mintalah lepas pada sahur janganlah tidur balik. Udah lepas-lepas sahur terjun balik atas tilam. Lebuh, orang Perak kata subuh lebuh. Sepatutnya lepas-lepas kita bersahur pergilah masjid, surau, kita buat jemaah. Nabi kata man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang menunaikan sembahyang subuh, orang itu berada di bawah pemeliharaan Allah. Dan yang kedua tadi tentang ibadah sunnah, banyaklah sunnah dia. Cuma saya nak sebut satu saja. Kalau boleh, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Jom kita tadabbur Al-Quran, banyakkan baca Quran, banyakkan tadarus. Itu amalan sunnah
yang sangat-sangat kita syorkan. Ya, Nabi syorkan dalam bulan Ramadan. Baru satulah sunnah kita tengok soalan yang lain. Sebelum sahur, itu di antara amalan yang perlu kita lakukan. Tapi sebelum buka puasa macam mana tu? Kita berehat seketika. Boleh tak? Lepas ni insya-Allah. Lepas ni. Baik, para penonton mesti nak tahu kan apa yang perlu kita lakukan sebelum kita berbuka puasa. Bukan setakat kita nak tengok Navy je kan. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersama dengan saya, Dai Aimadi, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi Datuk dah cerita dah, sebelum kita bersahur, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh melakukan qiyamul lail dan juga jangan tinggalkan bersahur. Perbezaan di antara puasa kita orang Islam dan orang bukan Islam. Tapi bagaimana pula sebelum nak buka puasa tu? Baik, di antara adab dan sunnah yang kita lihat sebelum berbuka puasa, setengah orang kita dah lupa adab dan sunnah dah. Sibuk benar kalau buka puasa di buffet-buffet ni, ya Allah. Ini mata tengoknya. Kan? Gini tengoknya. Yang belah sini ada, belah ni ada. Dah hilang sunnahnya. Bukan saya nak larang tuan-tuan buka puasa di buffet pula. Bukan. Bukalah puasa kan. Tapi kita lihat, itu yang saya kata tadi, puasa untuk makan. Sedangkan di antara waktu yang mustajab berdoa kepada orang-orang yang berpuasa. Waktu mustajabnya ialah orang yang puasa ni, sewaktu dia puasa tu semua waktu mustajab berdoa. Dan kita belajar kan tentang 3 golongan yang mustajab berdoa. Salah satunya ialah orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa dia. Okey. Yang kedua, kita lihat adab ketika kita nak buka puasa ni. Setengah-setengah kita dulu baca doa. Ada yang sempat buat tahlil pun. 10 minit dia buat tahlil doa semua. Bolehlah dia buat sebab dia tak masak. Caterer yang buatnya dia gini, la ilaha illallah. Tapi macam Kak Leha macam mana? Betul kalau dia buat tahlil tak buka puasa, suami dengan anak-anak dia tak makan pula kan. Jadi masing-masing mengikut kepada kerja masing-masing. Yang mana boleh berdoa, doalah. Waktu tu adalah waktu yang mustajab berdoa. Yang mana sibuk di dapur, isteri-isteri kita, akak-akak kita ni, ya Allah, sibuk benar lah dapur kan. Waktu itulah suami minta sambal pun. Lagi seminit nak buka puasa. Sambal mana? Udah ditumbuknya sambal pula. Janganlah abang, oi. Cubalah kita makan apa yang ada. Jangan minta apa yang tak ada. Dia tengok punya banyak lauk ni. Sambal mana? Oh dah. Yang tak ada juga tak ada. Jadi isteri pun numbuk sambal. Tengah azan tu numbuk sambal lagi. Itu dah melewatkan tu. Jatuh air mata dalam lesung tu. Gini numbuk. Dalam hati dia kata apa? Ingat dia seorang puasa. Dia bayangkan muka kita tau. Jadi abang-abang, segerakan berbuka. Itu sunnah dia. Segerakan berbuka tidaklah bermakna pukul 7 dah pegang kurma. Begini pegang. Udah setengah jam pegangnya. Itu bukan. Itu buruk lantak nama dia tuan-tuan. Bersegera tu makna masuk waktu buka. Jangan waktu itu lah kau sibuk sana, kau sibuk sini, cari pinggan, cari apa semua. Segerakan. Sebab itu orang Melayu kita 2 waktu yang tepat masa dia. Pertama, waktu berbuka. Yang kedua, sembahyang mayat. Cukup jaga. Tepat. Lambat seminit, setengah minit tu bila azan, pecat. Pecah kan. Jadi saya ada jumpa ada orang bila masuk waktu Allahu akbar, Allahu akbar, Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitanir. Tak ada sunnah dah masa itu dah. Bila kita Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, tu makan. Terus je. Bukannya Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitanir. Hai, orang dah azan kot. Kalau kita jumpa Tok Imam baca doa macam tu, biar dia seorang baca, aku makan. Sebab tidak ada sunnah lagi pada masa itu. Melainkan ialah menyegerakan berbuka. Maksud menyegerakan masuk waktu makan. Doa sebelum tu tu? Doa sebelum tu. 3 minit, 4 minit sebelum tu kita masuk waktu 7, katalah 7.25 akan datang insya-Allah. 5 minit 7.20 doa dah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Ustaz, macam mana pula kalau Tok Bilal tu pula yang melambatkan azan? Kenapa pula? Dia buka puasa seorang-seorang dia, Ustaz. Dia buka dulu. Dia cerdik, dia ada dalam bilik Bilal, dia relax makan. Lantak korang. Tok Bilal ni pun penting diri sendiri, nampak dia kan. Jadi yang masuk waktunya ialah waktu. Okey.
azan tu menandakan. Kalau dah tak azan, apa hal ni? Tak azan-azan lagi ni. Waktu dah masuk, makan je lah. Kadang-kadang speaker rosak. Kadang-kadang Tok Bilal tu yang rosak. Tok Bilal rosak. Kan? Jadi masuk waktu, kita buka puasa. Sebab ada orang telefon saya, dia kata, Ustaz, ni pukul 8 saya puasa lagi. Saya kata, abang dah tak puasa dah masuk waktu lama dah. Ustaz faham dah, saya belum makan apa-apa. Saya masih puasa, kereta saya rosak kat highway. Kereta rosak? Jadi saya masih puasa lagi ni Ustaz. Dah, abang tak puasa dah sebab dah masuk maghrib. Dah, Ustaz faham dah, saya belum makan apa-apa lagi. Makna saya masih puasa. Saya kata, tak, walaupun abang tak makan, abang dah tak puasa sebab dah masuk maghrib. Dah masuk dah. Dah, Ustaz faham lah ni. Dia tinggi dah. Saya kata, saya faham yang tak fahamnya abang. Habis tu kalau saya nak makan apa, saya tengah highway, kereta saya rosak, apa tanda saya nak makan? Abang buka lah enjin kereta tu, ada tangki, berdel lah air abang. Kalau dah nak, tak makan pun dah dikira sebagai berbuka. Dah tak puasa dah. Jadi kena faham betul-betul tu. Kadang-kadang dia kata dengan bangga pula, saya puasa lagi ni. Puasa apa? Dah habis waktunya. Wallahualam. Itu di antara amalan yang perlu kita lakukan sebelum kita berbuka puasa. Kita ada pemanggil di talian, Tok. Ya. Boleh kita raikan. Assalamualaikum, Tuan Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Kita ni Silakan. ini cerita lah Datuk. Abang kata lah, Abang kata korek lubang hidung, korek telinga boleh membatalkan puasa ke tu? Itu soalannya lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak dengar. Okey, boleh ulang sekali lagi, Tuan Haji? Kita dah terputus. Tak dengar pula. Tak apa dengar. Tok, ini benda yang orang kata ialah kebiasaan setiap tahun. Soalan favourite ni, Tok. Ya. Kadang-kadang maklumlah, gatal hidung, gatal telinga. Kita ni duk layan sambil tunggu buka puasa tu korek. Kemudian korek telinga pula. Batal tak puasa kita? Jadi ada orang kata soalan ni tak relevan. Kan? Apa korek hidung batal puasa, korek telinga batal puasa? Yang pertama, jangan cakap tak ada relevan. Apa yang kitab fiqh baca, apa yang kitab fiqh bincang, benda tu akan berlaku atau telah berlaku atau sedang berlaku dan mungkin akan berlaku. Dan hari ni betul berlaku. Mungkin kita kata tak batal, korek hidung tak batal. Setakat sini tak ada, jadi setakat sini tak apa dah. Jarang orang korek hidung sampai habis jari. Kan? Jadi setakat sini tak ada batal dia. Tak ada orang korek hidung sampai hujung ni. Tapi sekarang dah ada. Bila kita buat swab test, dah sampai. Udah panjang itu pun. Jadi kita kena bincang balik. Adakah batal ataupun tidak? Begitu juga dengan tekak. Bila kita puasa, kita pergi buat swab test nak tengok COVID positif ke negatif, sampai ke dalam dia buat. Sebab itu jangan kita cakap bahawa apa ni cerita korek hidung apa semua ni hari ni berlaku. Sebab itu kita perlukan kepada satu keputusan yang jelas dan kita serahkan pada pihak fatwa untuk membincangkan tentang masalah suntikan kita, masalah swab test kita, mulut kita. Kalau setakat ludah air liur tu RTK tak apa lagi, tak ada. Kalau batalnya ludah air liur tengok kan tak apa, itu masalah lain. Ni masalah yang jolok dalam ni, nganga kita. Kalau setakat luar ni tak apa lagi, tidak membatalkan puasa dia. Sebab tu saya rasa pihak Majlis Fatwa mungkin dah keluarkan fatwa tentang bab ini, kita pegang pada Majlis Fatwa supaya kita jadi selamat. Jadi kalau setakat nak korek hidung sini ni, tak apalah setakat korek. Yang tak maunya kau masukkan air dalam hidung kau sampai terasa di sini. Tu beza mengorek hidung dengan memasukkan sesuatu. Jadi memasukkan sesuatu tu apa dia? Sebab ada orang yang mandi sengaja dia mandi lebih-lebih air masuk ke telinga. Dia mandi lebih-lebih air masuk ke hidung dia. Yang tu yang kena jaga. Setakat hidung ni tak apa lagi. Jarang orang korek hidung jarang. Tak adalah batal pun sebab dia boleh balik. Tapi masalah dia mandi tadi ni. Kita terjun dalam kolam renang. Bulan Ramadan dia cuti, tak ada apa nak buat, terjun. Air masuk tuang sana, tuang sini. Tu jaga. Sebab bila orang tua-tua kata kalau air masuk telinga kanan, kita buh telinga kiri, tuang balik. Tak pun buh balik, tuang balik. Yang tu yang rosak tu.
Oh. Jadi berhati-hati dah tuan-tuan. Ini persoalan yang pertama tentang persoalan suap apa semua tadi tu. Kita ada balik fatwa kita rujuk. Tanya sama ada sah, batal ataupun tidak bila kita buat juluk di mulut tadi, contoh dia. Yang kedua, kalau sekadar hidung saja, korek dengan jari dan sebagainya, tidaklah. Dia cuma berlebih-lebihan tu saja, makruh lah. Yang ketiganya, memasukkan benda-benda yang saya sebutkan tadi, air dan sebagainya, yang mana benda tu sampai kepada bahagian-bahagian yang sampai ke arena perut kita tadi ni, maka bolehlah dia membatalkan puasa kita. Jadi berhati-hatilah bila kita mandi tu dengan sengaja duk masuk air, dengan sengaja duk jolok hidung. Sebab tu kalau kita nak ambil wuduk pun, kita nak itu pun tak payahlah kita buat dalam bulan Ramadan ni, melainkan belah malam lah kita buat, masukkan air dalam hidung tu. Allah. Inilah kita belajar fiqh puasa ni supaya kita dapat mengetahui apakah dia batas-batas supaya kita tidak membatal puasa. Baik, Tok, kita nak cerita pasal sahur lagi, Tok. Ada satu soalan sahabat kita ni, Nur Hayati Ismail. Adakah terdapat perbezaan di antara waktu imsak dan masuknya waktu subuh? Bilakah akhirnya waktu sahur? Kerana ada mengatakan selagi belum azan subuh dibolehkan makan ataupun minum. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Nabi kata inna bilalan yunadi bilail fakulu wasyarabu hatta yunadi Ibnu Maktum. Nabi kata sesungguhnya Bilal tu dia puasa masih lagi malam, bilail, maka makan dan minumlah kamu sehinggalah puasanya Ibnu Maktum. Sehinggalah berpuasanya sehinggalah azannya Ibnu Maktum, baru kamu puasa. Itu dalil dia. Bilal bin Rabah dia azan pada waktu malam, masih lagi malam, maka makanlah kamu, minumlah kamu sehinggalah azan yang kedua oleh Ibnu Maktum, maka start pada puasa. Maka daripada sini kita lihat, yang pertama sekali, boleh kepada kita azan 2 kali. Macam saya pindah satu kampung. Waktu saya duduk kampung lain, sekali je subuh azan. Saya sekali tu baru pindah, malam pertama saya pindah, dah orang azan. Allah. Kelang kabut saya bangun lagi masjid. Dah lewat dah aku ni. Bila saya pergi, saya seorang je. Apa seorang aku ni? Rupa nengok pukul 5. Maknanya dia azan sejam sebelum masuk waktu subuh. Itu azan yang pertama. Macam kita pergi Mekah, pergi Madinah, dia azan dulu nak bangunkan kita. Kemudian bila masuk waktu, barulah dia azan subuh. Jadi kata Rasulullah, Bilal bin Rabah dia azan yang pertama sebelum subuh. Datang pula satu sahabat lagi ni, Ibnu Maktum, dia azan pada waktu subuh. Jadi azan yang pertama ni kau boleh makan lagi, tapi kau berhenti makan bila azan yang kedua. Baik, itulah nama dia waktu subuh. Maknanya kita berhenti makan bila dah masuk waktu subuh. Jadi ada timbul pula persoalan tentang imsak. Imsak ni untuk apa pula tu? Imsak bukan maknanya start puasa. Imsak bukan maknanya bermulanya puasa. Imsak ialah pegang. Orang Melayu, orang kampung saya dia panggil memegang. Hari memegang. Maksudnya apa? Nak raya ke tidak? Itu orang kampung saya panggil memegang. Hari ni hari megang ni. Nak tengok puasa ke tidak besok, raya ke tidak besok. Begitulah kita imsak. Waktu ikhtiyat, berjaga-jaga. Nanti jangan terlebih. Maka dibuatkan satu imsak 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Dibuat 10 minit. Bila buat 10 minit, stop makan. Tujuannya apa? Ikhtiyat, berjaga-jaga supaya jangan terbabah. Yang kedua, imsak itu apa? Kau dah berhenti makan, kau pergi bersihkan diri kau. Kau nak bersugi ke, kau nak gosok gigi ke, kau nak buat apa ke, kau boleh buat. Sebab ada orang yang bila bergosok gigi sampai muntah. Tuan-tuan yang mana duduk rumah teres tahu. Kosong. Muntah. Apa bergosok gigi sampai begitu? Kita kalau duduk di rumah yang berkongsi dinding ni, dengar.
Dah pukul 6.30 duk wet apa hal lagi. Engkau membasuhkan berus gigi, kau gosok dia, kau tibai dalam-dalam. Engkau memaksa dia muntah dengan sengaja. Yang tu boleh batal tu puasa kita. Dia yang tak batal ni muntah tak sengaja, tak boleh kontrol. Duk pening muntah. Tak apa, sebab dia tidak sengaja. Ini dah ambil ubat gigi, bubuh atas berus gigi sepanjang-panjang berus, kemudian masukkan air blok, muntah. Jadi ini yang nak jaga ni. Ramai orang yang salah faham. Dia jadi tabiat. Kalau begitu, engkau habis 10 minit sebelum masuk subuh, engkau pergilah wet engkau dalam bilik air tadi ni. Itu nampak tu. Itu nama dia ikhtiyat. Kau nak gosok gigi ke, kau nak bersugi ke buat. Tetapi kalau kita ni terlewat bangun, abang cepat abang, lagi 10 minit abang, maka boleh makan walaupun kita dalam imsak, selagi mana belum masuk waktu. Jangan pula abang, tak bang lagi abang, makan lagi abang, dah 6.30 pagi kot. Kenapa tak azan? Speaker rosak, dia tak dengar. Sebab tu saya kata tadi, tengok jam. Sahurnya pukul 6-9 minit habis subuh. 6-9 minit masuk subuh misalnya. Stop. Jangan pula 6.30 aku selagi tak azan aku makan. Dia pula bincang dengan isteri dia. Lambat pula azan pagi ni ya. Rezeki kita abang. Makan abang. Rezeki kau cakap. Dah batal dah puasa kau. Jadi waktu imsak ialah waktu berjaga-jaga supaya kita berhati-hati. Jangan melepasi waktu subuh. Yang kedua, tidak dikira sudah berpuasa pada waktu imsak. Boleh lagi makan dan sebagainya selagi mana tidak masuk waktu subuh. Yang kedua, boleh makan lagi dalam tempoh waktu imsak selagi mana tak masuk waktu subuh. Yang keempatnya ialah tujuan imsak diadakan oleh ulama-ulama kita ialah untuk membuatkan kita berhati-hati. Jangan terlanjur, jangan terlepas dan jangan buat sesuatu benda yang boleh membatalkan puasa sedangkan baru saja habis bersahur. Itulah tujuan diadakan imsak. Maka cantik sangat, ikut sajalah. Kalau nak makan lagi, silakan. Jangan melepasi waktunya. Okey, jangan waktu azan tu duk tengah punya hayam lagi ya. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Okey, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Okey, soalan ada satu sahabat kita ni Ustaz, dia nak tanya pasal niat ni lah kan. Daripada Mas Niza. Bolehkah berniat puasa sebulan 30 hari bagi wanita yang dalam keuzuran syar'i di awal Ramadan agar tidak terlupa? Adakah kurang ganjaran pahala puasa Ramadan seperti mendengar lagu, menonton TV, bermain game, TikTok dan sebagainya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sila tu. Baik, tidaklah jadi salah kepada kita untuk kita berniat puasa Ramadan kita ni sebulan. Tak apa, masalah apa. Cuma perbezaan pendapat-pendapat ulama yang membezakan di antara sebulan dan setiap hari. Ya, sebab tu kita ni sebulan tu kita ambil sebagai suatu langkah kut-kut terlupa. Okey, kut-kut yang kita ni terlupa, maka ada ulama, ada mazhab yang mengharuskan kita berniat puasa Ramadan itu untuk sebulan. Tetapi yang paling afdalnya ialah berniatlah pada waktu malamnya untuk berpuasa esok harinya. Itulah yang paling afdal. Maknanya kita buat juga. Sebab tu orang-orang tua kita ni dulu dia cerdik. Lepas saja semayang tarawih, imam akan sebut. Kat masjid tu? Nawai tu sawma ghadin apa semua tu. Dia akan sebut. Kita niat puasa sama-sama. Secara langsung orang yang datang semayang tarawih di masjid tu niat puasa. Ui, baguslah. Itu zaman dulu. Tapi saya lihat zaman sekarang ni dia tak ada benda-benda daripada engkau lah. Kan? Kalau dulu kita buat
Jadi mungkin selepas ini hebahan kita buat daripada media sosial, lagi cepat semua orang boleh ada media sosial, ataupun pihak stesen TV misalnya menyediakan mungkin pada waktu 10 malam ke 11 malam ke, siapkan satu waktu untuk semua orang berdoa. Waktu berita ke, tengah-tengah berita tu tukar macam berita, doa. Tukar macam berita, dia doa. macam pasang niatnya. Boleh. Satu pembaharuan mungkin 2-3 boleh buat. Kita sama-sama niat puasa untuk esok hari sebelum dia tutup pukul 9 tu. Maknanya secara tak langsung kita mendidik orang supaya berniat puasa. Sebab ada orang yang lupa, sibuk sangat masak lepas tu lupa. Jadi macam mana dengan akak tadi, dia perempuan, dia tak mengandung, dia masih lagi ada haid. Macam mana dia nak niat puasa sebulan? Silakan, mana nak tahu kok tahun itu tak datang haid. Mana nak tahu kan? Kan. Ataupun bila dia niat puasa sebulan, dia tetap kena puasa niat setiap malam. Bila datang haid dia, maka niatlah dia balik setiap malam dia. Tak ada masalah apa. Wallahualam. Maknanya niat sebulan, kemudian niat tiap-tiap hari juga. Itulah yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Baik. Malam tadi. Datuk, kita ada sahabat kita nak bersama dengan Datuk pada pagi ini. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Ya. Saya nak tanya Datuk satu soalan dan berpantun. Silakan. Adakah puasa sunat 10 Muharram yang kita buat itu mengikut amalan Syiah? Dan kemudian ada satu pantun, ikan kembung berenang-renang bersama dengan ikan tenggiri, semua tetap dikenang, wahai Datuk guru kami. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Masya Allah, siap berpantun lagi Datuk. Terima kasih kepada Kak Norini. Bagaimana Datuk 10 Muharram? Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ialah kadang-kadang kita ni cepat sangat nak hukum orang. Ya, sampaikan tahap buat puasa buat bubur Asyura pun kita kata itu amalan Syiah. Okey, ini pun sebagai amalan Syiah. Semua amalan Syiah. Jadi saya pun nak pening gitu. Dia kata apa kita nak buat bubur Asyura 10 Muharram tu? Ini perbuatan Syiah semua ni. Yelah, kalau kita buat makan, bagi kenduri makan, apa masalah? Orang Syiah makan ke? Kau makan apa? Roti. Syiah makan roti tau. Janganlah kita cakap macam itu. Ya, selagi mana benda itu tidak bercanggah dengan syarak, maka hukum dia harus. Cuma kita jangan menganggap itu wajib buat. Jangan kita anggap mesti 10 Muharram mesti buat bubur Asyura misalnya. Tak boleh buat, tak boleh buat, kena buat yang tu. Tak adalah Nabi suruh buat bubur Asyura. Tapi kalau sekadar nak buat kenduri, buat jamuan, silakan. Tak ada kita kata salah. Begitu jugalah dengan 1 sampai 10 Muharram. Ada orang yang nak puasa sunat. Kita ni pada hari Asyura lah 10 Muharram tu kita sunat berpuasa, kita sunat bagi makan anak yatim, sunat kita usap kepala rambut anak yatim pada hari yang penuh dengan kebaikan, iaitu pada Muharram 10 tadi. Tetapi ada orang yang puasa pada 1 Muharram sampai lambat. Kalau dia mampu, silakan. Jangan anggap benda tu sebagai satu benda yang wajib pula. Jangan anggap benda tu sebagai satu benda yang mesti dibuat. Kalau kau saja-saja kau nak buat, buatlah. Jangan kita anggap kita aku saja betul. Orang lain buat, yang tak buat ni salah semua dia. Selagi mana awak tak anggap benda itu sebagai satu kewajipan untuk awak, tak apa. Cuma kita kena tengok, ada orang dalam amalan-amalan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa amalan yang mereka buat pada 10 ataupun hari Asyura tadi ni. Mereka melukakan badan mereka. Ya, seksa badan mereka tu sekerana memperingati sejarah kononnya. Buat satu amalan-amalan yang mencederakan yang tu tak payah buatlah. Yang jelas menzalimi diri sendiri. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan membinasakan diri kamu, masuk dalam satu lembah yang membinasakan kamu. Yang tu tak mau. Yang tu kompong tak dah. Pergi pisau, pergi lukakan diri, lukakan. Yang tu bukan ajaran Islam. Tapi puasa tu ada dalam agama kita. Puasa sunat ada dalam agama kita.
Cuma saya minta jangan dijadikan sebagai satu perkara mesti kena buat 1 sampai 10, tak semestinya. Mampu buat, tak mampu buat, kita ambil yang ada sadaran yang sahihnya, iaitu hari Ashura. Buatlah 10 Muharram tadi. Wallahu a'lam. Baik tu, inilah dia di antara amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Jangan kita fikirkan tentang orang, tapi kita fikirkan apa yang kita nak tambah lagi amalan kita. Kita berehat seketika para penonton. Banyak lagi soalan akan kita jawab selepas ini. Kita berehat seketika, kembali Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, Zuhara. Benarkah sunnah Nabi SAW untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan ketika bermusafir? Dan yang kedua, sekiranya seorang bermusafir pada bulan Ramadan dengan jarak yang jauh, bolehkah baginya untuk berbuka puasa? Silakan Tok. Ya, kita lihat soalan daripada Zuhara ni. Benarkah sunnah Nabi SAW iaitu tidak berpuasa pada bulan Ramadan ketika bermusafir? Bermusafir itu disebut oleh Allah dalam Quran. Wa in kuntum ala apa? Kalau kamu sakit maradin aw ala safarin ma'idatan min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit dan kamu berada dalam musafir, maka diharuskan berbuka dan menggantikan fa'idatun min ayyamin ukhra pada hari yang lain. Jadi persoalan musafir ni bukan setakat Rasulullah, yang cakapnya ialah Al-Quran beritahu. Maka diharuskan berbuka kepada orang yang bermusafir. Ya, bayangkan seorang pilot misalnya. Memanglah pilot tu kerja duduk menung atas itu. Tapi bayangkan kalau dia lapar, dia puasa, dia ngantuk, tak sampai KLIA. Entah mana pula landing ni. Dia ngantuk gini je. Maka dia perlukan tenaga, kekuatan dia untuk bawa kapal terbang. Musafir tu, di belakang dia 200-300 orang. Dengan kapal terbang besar lagi dia bawa. Maka pengorbanan dia ataupun kerja dia itu satu kerja yang tak boleh lapar. Buatnya dia hypo, dia tak makan jadi hypo, gelap mata. Sudah-sudah tak tahu tak mana pula aku ni. Sebab itu dia haruskan. Allah ni maha bijaksana. Jadi kalau akak-akak sebagai orang yang nak musafir ni, akak tak bawa kereta pun, yang bawa kereta suami je. Kita ni orang perempuan, musafir ke tak musafir ke, sewa kereta setengah jam je. Lepas tu lena dia, puasa tak puasa, tidur je kau punya suami yang musafir bawa kereta. Tahu-tahu sampai. Tahu-tahu sampai, ya Allah abang, tak nampak terawang bang. Memang tak nampak lah, awak tidur. Jadi terpulanglah pada dia. Kalau dia bermusafir dan dia rasa dia boleh puasa dengan musafir dia, silakan. Ini kalau dia rasa dengan musafir itu dia jadi teruk pada dia, mudarat pada dia misalnya tadi, maka bolehlah dia berbuka puasa, diharuskan. Tapi kalau dah tak puasa tu jangan tayang ke orang. Jangan tayang ke orang. Buka makan dalam kereta ke, dalam bas ke, lori ke apa benda ke. Ini dah lah tak puasa kan. Kerana musafir kita terimalah. Yang kau buka puasa dekat R&R tu buat apa gini bukaan? Musafir. Musafir. Tak payahlah iklan macam itu. Okey. Wallahu a'lam. Itu dia. Inilah keringanan yang diberikan dalam Islam. Marid dan juga musafir. Kita perlulah ganti pada hari yang lain. Baik, sahabat kita Rahimah Saud. Kebiasaan keluarga kami berbuka dengan makan nasi. Saya selalu rasa bersalah sebab tak ikut cara Nabi SAW berbuka. Apa pandangan Ustaz? Ya, taklah salah buka puasa dengan apa pun. Tapi keutamaan itu yang kita nak. Sudah pasti keutamaan afdal sunnah itulah yang kita nak. Seperti yang banyak soalan-soalan macam tadi Kak Nurini kita tadi tanya tentang masalah puasa Muharram. Keutamaan dia apa? Nabi sebut menyalahi puasa Yahudi. Yahudi pun puasa pada 10 Muharram. Maka Nabi ajar selisihkan puasa dengan mereka. Buat 9, 10 ataupun 10, 11. Maknanya kalau mereka puasa tunggal pada 10 Muharram, kita puasa sebelum 9 atau selepasnya. Sebab tu Imam Syafi'i kalau Muharram tu dia puasa 3 hari terus, 9, 10, 11. Supaya nak membezakan dengan puasa Yahudi.
Begitu juga dengan tadi sahabat kita tanya tentang niat sebulan Ramadan. Silakan nak puasa niat sebulan Ramadan. Tapi kita ada mazhab kita. Kita ngikut kepada Syafi'i. Syafi'i kata wajib ataupun yang paling bagus afdalnya ialah berniat pada setiap malam. Begitulah juga dengan berbuka. Okey, engkau nak buka puasa dengan apa? Dengan papadom ke, spaghetti ke, silakan. Tapi yang mana yang paling disukai? Maka sudah pasti yang disukai oleh Rasulullah ialah kurma. Kalau tak ada kurma, Ustaz, buah-buahan yang manis. Buah tembikai boleh, buah manis. Tak ada sangat, Ustaz. Air kosong, air sejuk. Satu. Okey, kita mulakan dulu dengan kurma. Sekarang ni saya takut tengok anak-anak kecil tak minat kurma. Sebab kita mak bapak tak latih. Ya, cuba latih kurma. Dan kurma kita ni di Malaysia ni bukan macam dulu. Dulu waktu Aiman belum lahir ni, kurma kami orang Malaysia ni dalam guni. Dalam guni? Oh, bila beli tu keras. Bila buka, bila kita makan tu dengan pasir. Sebab dia mari datang dengan guni-guni datangnya daripada negara lain. Makan kurma tu dengan pasir, prok makan dulu. Nak dapat kurma besar-besar ni, nak dapat kurma, saya ingat kurma daripada Iran dulu yang basah sikit tu. Tahun 90-an baru sampai. Kurma yang besar-besar gedabak tu, tahun 2000 baru sampai pada kita. Kurma-kurma yang separuh masak, yang rutop dan sebagainya, baru sampai dalam 15-16 tahun. Dulu kami tak pernah rasa kurma-kurma macam itu. Kita rasa kurma yang datang dalam guni. Jadi kalau bolehlah akak-akak, abang-abang, kita sebagai mak bapak, ajak anak-anak kita buka puasa macam mana yang Nabi ajar dulu. Ada yang buka puasa, dia makan kurma dulu, kemudian dia minum air, kemudian dia pergi solat maghrib. Nanti baru dia makan pula. Sebab dia meniru perbuatan Nabi SAW. Yang kedua, tak salah. Makan kurma buka puasa, kemudian makan nasi. Tak salah. Boleh, harus. Yang ketiga, dia tak makan kurma, dia tak minum air, dia terus makan nasi. Pun tak haram juga. Itu pun boleh juga. Tapi kita nak dapatkan kebaikan kurma. Sebab kurma itu menggantikan gula dalam badan, supaya badan jadi bertenaga. Yang paling cepat ialah buah kurma. Dan buah tembikai tadi mengandungi air yang banyak, menggantikan air yang cepat hilang itu. Dalam bulan Ramadan di siang hari, dengan cepatnya buah tembikai menggantikan balik air di dalam badan kita. Sebab itu boleh buka puasa dengan nasi dulu, harus terpulanglah. Tapi kita ambil yang keutamaan, mana yang utamanya. Wallahu a'lam. Okey, baik. Sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustazah pada pagi ini. Kita bersama dengan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Aiman dan Datuk. Okey, soalan saya begini tanya Datuk. Ramainya, realitinya ramai orang Islam kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Tetapi mereka tidak melakukan solat fardu. Jadi bagaimana situasi puasa mereka ini? Itu soalan saya bagi ini Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa tapi tak solat tu? Ya, kita ingat dengan kata-kata bahawa as-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang agama. Jadi kalau tidak ada tiang, mana nak ikat bata di mana? Tiang tak ada, mana nak pasang bumbung? Tiang tak ada, manalah kita nak buat tingkap? Tiang tak ada. Bumbung tak boleh buat, dinding tak boleh ikat, tingkap pun tak boleh buat kalau tak ada pemegang dia, iaitu tiang. Maka solat itu ialah tiang agama. Perkara yang paling awal dinilai oleh Allah di hari kiamat ialah sembahyang. Jadi kalau sembahyang tak buat, mana nak kira? Mana nak kira? Ya? Mana nak kira? Dia macam kita lah, nak luar negeri, nak pergi luar negeri, pasport lah. Tak ada pasportnya kau nak masuk. Kita kemukakan macam-macam, saya sihat, saya tidak ada jangkitan, saya sihat, saya dah ambil semua benda. Pasport saya tak ada, tinggal di rumah. Pasport, your passport, passport please. Itu je. Saya ada duit, saya boleh masuk negara awak. Passport please, dia tanya. No passport, no entry. You tak kira siapa pun. Tak kira siapa, awak tak ada benda itu. Sebab itu kita kena ingat bahawa sembahyang itu asas. Tapi sekarang orang tak kisah bab solat. Hari pertama kahwin pun tak sembahyang. Masa kenduri tu, satu keluarga tak sembahyang Zuhur. Dengan caterer pun tak sembahyang sekali.
Kadang-kadang daripada sudut negara Arab lain pula, mereka kenduri sebelah malam selepas isyak. Maknanya dah habis semayang semua dah, mereka buat kenduri. Maknanya kalau kita datang kenduri dia orang selepas isyak, itu pun lambat makan pula tu. Kadang pukul 11 malam dia melapornya aku, dia orang bila nak jemput makan ni. Maknanya dia orang dah semayang dulu dah. Kita yang ni belum banyak orang buat lagi. Kita masih lagi buat kenduri, kita kacau waktu zuhur, kita kacau waktu asar. Tapi ada orang yang bila buat kenduri, disediakan kemah, disediakan bilik sembahyang. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau boleh lah jaga sembahyang. Saya suka syorkan pada kita ni, misalnya maghrib, isyak. Itu waktu yang dah ditetapkan kitaban mauquta. Ya, satu sembahyang ni telah ditetapkan sejak dulu lagi. Kitaban mauquta, tak ada siapa boleh ubah waktu sembahyang. Kita yang kena setkan bila yang kita nak buat supaya tak ganggu sembahyang. Baik mesyuarat, baik kenduri ke apa benda ke, termasuk main bola. Saya cadangkanlah bagi pihak pengurusan bola sepak sukan di Malaysia ni, kenapa tak main bola lepas pagi, pukul 7.30 pagi, pukul 8 pagi. Dia tak ada kacau waktu sembahyang maghrib, waktu sembahyang isyak. Berpuluh-puluh tahun kita main bola tu, daripada pukul 5 dah masuk stadium, pukul 4 dah masuk stadium. Dulu nak tengok perlawanan akhir. Kenapa tak ubah pada waktu siang? Waktu siang matahari ada, dia cukup mencerahkan stadium. Sekarang ni stadium tak ada orang, lampu banyak belanja, main malam. Dah lah masalah semayang satu hal, masalah perbelanjaan satu hal. Jadi kalau boleh kita buat yang mana pentingkan sembahyang tu nombor satu. Jadi abang-abang, saya takut kita hari ni puasa, buka puasa tapi tak sembahyang maghrib. Allah. Kita sahur tapi tak sembahyang subuh. Sebab tu kalau boleh lepas sahur tu, ajak anak-anak kita, ajak isteri kita pergi masjid. Oh, sepatutnya gitu dah. Tahun ini ayah nak koma pula kat bahasa Perak. Ayah nak korang lepas sahur ikut ayah pergi masjid. Naik kereta sekali. Kalau ada motor, naik motor. Kalau ada van, naik van. Gini ya. Bayangkan satu keluarga 5 orang. Datang 10 keluarga 50. Datang 100 sudah penuh macam sembahyang Jumaat. Oh, jadi itulah hikmah kenapa kita bersahur. Supaya latih diri kita untuk sembahyang subuh berjamaah. Dia bila buat dengan jemaah, dia rasa lain. Dan saya lihat rakyat di Malaysia ni sejak 10 tahun yang lepas, dia dah berubah dah. Saya lihat, saya pergi banyak masjid, 10 malam terakhir dah banyak masjid orang tidur dalam masjid. Oh, berkeluarga, bersahur dalam masjid dan mereka qiyam dalam masjid. Kemudian subuh berjemaah. Sampai ada yang bercuti pada 10 malam terakhir Ramadan. Bercuti untuk semata-mata menghidupkan 10 malam terakhir. Jadi inilah kesedaran orang Islam di Malaysia ni sangat hebat. Jadi kita syukurlah, mudah-mudahan pada 1 April ni kita dah boleh kembali ya macam biasa balik semayang, boleh semayang semua. Kita harap ambil kesempatan yang ada ini untuk hidupkan balik pada malam-malam Ramadan dengan solat. Jangan tinggalkan solat walaupun anda berpuasa. Kita nak pujilah bahagian pengurusan masjid yang mana banyak memudahkan urusan orang nak berqiyamulan, nak tidur di masjid dan sebagainya, Ustaz. Ya. Baik, kepada para penonton TV3, terima kasih kita ucapkan. Kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kami pada hari ini. Kita membincangkan berkaitan dengan fik puasa. Tadi Datuk dah sebut tentang musafir. Jadi bila kita musafir, kita boleh untuk berbuka puasa, tapi syaratnya kena ganti puasa baliklah. Dan tadi sebelum daripada musafir tu, Datuk ada sebut pasal sakit. Sahabat kita ni ada satu soalan berkaitan dengan sakit ni. Siti Nurbaya, bagaimanakah cara seorang yang mempunyai sakit gastrik
dan migrain. Untuk berpuasa kerana niat hatinya ingin berpuasa tetapi tidak berdaya menahan ketika datang sakit perut dan kepala itu. Mohon bicara Ustaz. Bersilakan Tok. Ya, sakit pun macam-macam jenis sakit. Bukan maknanya bila asal sakit buka. Asal sakit je tak puasa. Oh, senang macam tu. Mak tak puasa, mak. Allah, mak ni sakit tangan ni. Sakit tangan. Apa kena sakit tangan pula dengan puasa? Malam mak ngangkat meja, ya Allah. Rasa berat penuh, rasa tangan tu yang mak makan nasi. Ya betul, makcik. Tengok jenis apa yang sakit tu kalau dah terlantar tu. Memang tak boleh puasa. Memang terlantar. Lumpuh misalnya. Duduk di rumah ni. Kena stroke. Yang tu memang tak boleh puasa dah. Jangan pula dia ajar pada dia dah lumpuh, boleh mata je gelip-gelip tu. Abang, besok 1 Ramadan puasa tau. Janganlah macam itu dia. Dia tengok pening kepala Allah tu. Dia tak ada harapan dah misalnya. Ataupun sakit, aksiden, kemalangan, memang kena makan ubat lah apa semua. Patah operasi sana. Yang tu bukalah puasa. Islam tak adanya zalim macam itu. Kau kena puasa juga. Tapi semayang lain. Semayang kena semayang. Macam tadi abang kita tadi stroke. Diam aja. Abang dah masuk waktu semayang ya. Dia angguk kepala. Dia kena semayang lagi. Tapi kalau puasa, tak. Dia bukan macam semayang. Macam budak-budak lah. Budak-budak tu disuruh semayang. 7 tahun, 10 tahun ajar semayang. Suruh semayang. Tapi 7 tahun tak disuruh puasa lagi. Kalau dia nak belajar puasa silakan. Tapi sampai pukul 2 dah lembek dah. Mak, apa mak? Bukalah puasa kamu baru 6 tahun. Kadang-kadang budak 4 tahun mak dah suruh puasa. Puasa tahu. Allah suka orang yang berpuasa. Sampai pukul 9 lapar mak, lapar. Sabar adik tahu. Sikit lagi. 12 jam je lagi. Masuk pukul 3 pengsan budak tu. Jadi kena bezakan. Serupalah kak tadi gastrik misalnya. Nak gastriknya bila? Tak tahu. Tak tahu bila gastrik dia. Kalau gitu niat puasa malam. Mazhab Syafi'i kata wajib niat puasa. Kita kan puasa. Niat puasa malam tu. Besok sahur, bangun sahur. Jangan dia tak ada niat. Dah niat dah puasa. Abang, saya kan gastrik. Buat apa saya puasa pun? Salah tu. Okey. Abang, bangun abang. Sahur. Abang kan gastrik, apa nak sahur-sahurnya memang tak puasa. Salah tu. Malam tu awak niat dulu. Aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita bangunlah sahur, ambil sunat di situ. Kita puasa. Cuba dulu. Puasa pukul 9 boleh. Pukul 11 tak ada apa pun. Pukul Zuhur tak ada apa pun. Sampai ke Maghrib boleh pula aku puasa. Nampak? Cuba dulu. Tapi kalau pukul 9 udah pedih. Aduh. Ambil minyak angin sapu kejap. Aduh. Mai pukul 12 tak boleh dah, udah berguling. Aduh, sakit. Pergilah buka. Udah berguling-guling sakitnya. Ya Allah, gastrik. Orang yang tak kena gastrik dia tak tahu lah. Nama pun gastrik pula. Yang kita tak nak, gas tu tak ada. Terik tu je banyak. Terik tu yang banyak. Kalau gastrik tak apa. Ini masalah teriknya banyak ni. Aduh, sakit. Dia tengok isteri dia. Bila isteri dia datang lagi, aduh sakit apa gastrik apa dah sampai dah. Cepat-cepat isteri dia masak makan. Oh lega tu. Nasib baik ada mah. Kalau tak ada mah, lemah abang. Itu bukan gastrik, itu nama dia trik. Lain, beza dia. Allah. Jadi kalau dah mari sakit, bukalah. Tak jadi hal. Serupalah orang kencing manis pun. Ya. Cuba puasa. Dia kata, ustaz, saya kena makan ubat, saya kena ini. Tanya nasihat doktor. Macam mana cara orang yang berpuasa, orang yang kencing manis untuk makan ubat. Sebab kadang-kadang ubat yang dia makan tu memotong makanan, memotong gula, akhirnya badan dia lemah dan pingsan. Jadi sebab itu akak-akak abang-abang yang ada penyakit diabetes, jumpa dengan doktor. Macam mana saya nak makan ubat? Bila saya patut makan ubat supaya saya tidak menjejaskan puasa saya? Apa-apa pun kita jumpa dengan doktor.
kita tanya pendapat dia orang, insya-Allah. Minta nasihat doktor. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa penuh pada tahun ini. Baik, kita ada pemanggil di talian, Datuk. Boleh kita raikan, Datuk? Silakan. Kita bersama dengan Syekh Umar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dai Aiman dan juga Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi soalan saya begini, Datuk. Datuk, kita puasa semua orang tahu, bukannya puasa makan dan minum. Ia menahan lapar dan dahaga saja. Tapi anggota badan kita juga turut berpuasa. Contohnya mulut, mata, tangan, telinga. Semuanya nak puasa. Masalahnya, Datuk, yang ini yang jadi masalah besar ni. Saya sendiri pun kadang-kadang gitu juga. Bila petang je pergi bazar, tengok mata, oi, banyaknya air sedap ni. Masuk bazar Ramadan, tengok lauk pauk macam-macam. Kalau ada batu panggang pun sedap masa tu tengok. Jadi soalan saya, kita puasa hanya makan dan minum. Lain-lain anggota kita tak puasa. Jadi apakah puasa kita ni hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja ke, atau bagaimana ke, Datuk? Saya mohon pencerahan Datuk pada pagi ini. Itu saja. Terima kasih Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana, Datuk? Nabi kan dah sebut dah min shaimin, ya, berapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Tidaklah puasa dia tu melainkan rasa lapar dan dahaga saja. Dia tak dapat apa pun. Dapat lapar, dapat dahaga. Lapar, dahaga. Hak lain pahala tak dapat. Mula-mula sahur penuh puasa pahala dia. Gemuk pahala puasa dia. Mari tengah hari, mari ke petang dah ramping. Tinggal rangka je pahala dia. Rugilah orang macam ni. Sebab tu kita kena mengawal, macam Cik Omar sebutkan tadi, mengawal hawa nafsu dan sebagainya. Jaga mata, jaga mulut. Benda yang paling susah nak jaga bila Ramadan, dua ya. Mata. Yang ni susah nak jaga. Nak tengok. Sebab tu kalau duk tengok benda haram, lebih baik tidur. Itu yang datang tu. Bukannya lebih baik tidur pada pagi sampai ke maghrib. Itu lain. Baik kau baca Quran. Mata tu. Sebab itu Cik Omar tukarkan daripada tengok benda tu, tengok pada benda yang dapat pahala. Tengok benda tu haram. Tengok benda ni gugur pahala kita. Baik aku tengok Quran. Baca Quran. Ustaz, kalau saya baca Quran penat, saya puasa. Kalau gitu, baca Quran tak payah bunyi. Macam mana kita baca paper? Tuan-tuan baca surat khabar, ada bunyi tak? Tak ada. Tak ada bunyi. Satu kemalangan maut melibatkan, letih. Jadi kalau kita dah baca Quran macam biasa, mungkin setengah juzuk, penatnya ya Allah. Tapi nak baca juga. Ambil baca Quran macam kita baca surat khabar. Baca. Boleh juga, dapat pahala juga. Pahala tengok pun dapat juga. Daripada kau duk tengok benda haram. Pergi pasal Ramadan duk tengok peha orang. Macam mana? Sadaqallahul azim, sini pula astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Ada jadi alhamdulillah pula. Alhamdulillah. Jadi kita kalihkan benda yang mendatangkan sia-sia kepada benda yang mendatangkan pahala. Begitu juga dengan lidah. Benda yang susah dijaga ialah lidah. Semua kita nak cakap, nak komen. Cuba cakap benda yang baik. Qaulun ma'ruf. Cakap benda yang baik. Baik saja. Jangan cerita pasal orang, jangan ngumpat pada orang, jangan ini. Maka kita ubahkan benda itu kepada zikir, kepada baca Quran, supaya kita jaga pahala. Sebab tu kalau kita betul-betul sayang pada pahala puasa kita, benda-benda ni kita elakkan. Sebab tu dalam bulan Syaban, bulan Rejab yang lepas, kita dah latih benda ni dah. Bulan Rejab kita ada Isra' Mi'raj. Dalam bulan Syaban baru ni kita ada amalan untuk menghapuskan dosa dan sebagainya. Supaya bersih dosa kita ni tak ada bila masuk Ramadan. Barulah hati bersih. Orang-orang Melayu kita dulu bijak. Sebelum Ramadan, dia panggil orang kampung datang rumah dia bagi makan. Jamuan Ramadan. Tujuan dia apa? Untuk membersihkan hati, minta maaf, Ramadan Karim, selamat puasa. Secara tak langsung mereka sambung silaturahim. Datang orang sekarang pula, Nabi tak pernah buat menjamu orang makan sempena Ramadan. Akhirnya kita masuk Ramadan, dengan orang tu kita gaduh, dengan orang ni kita tak bercakap. Kita dah buat satu benda yang nak buat benda baik, tapi dalam hati masih kotor.
maka Ramadan dia takkan cantik sebab hati dia kotor. Wallahualam. Baik, tadi Datuk ada sebut satu perkara tentang jaga lidah. Selepas ini kita akan bicarakan tentang lidah, tapi kita berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi Datuk ada sebut bulan Ramadan jaga mata, jangan menengok merata kan. Dan satu lagi jaga lidah, Datuk ada sebut tadi. Sahabat kita nak tanya satu soalan tentang lidah ni, Muhammad Izzuddin. Berpuasa pada bulan Ramadan merupakan perkara wajib dilakukan oleh umat Islam. Apakah hukumnya pula bagi yang suka mencarut di media sosial ketika sedang berpuasa? Bagaimana Datuk? Itu tak puasa lah tu. Itu puasa awam. Puasa paling rendah martabat, puasa tapi marah. Bukankah kita ni diajar dalam bulan Ramadan jangan marah? Tapi duk mencarut. Mencarut di media sosial ni ada dua. Satu mencarut mulut. Dua lagi mencarut perbuatan. Mencarut perbuatan ni sama ada dengan tulisan dia, dengan tangan dia, dengan bentuk badan dia, dengan body shaming dia dan sebagainya. Itu semua benda tak boleh. Kita mengejek orang, cara dia berjalan ke, cara itu pun Nabi larang lah. Bayangkan kita menyakitkan hati orang dengan kata-kata. Sebab itu datangnya puasa. Tadi sahabat kita yang pertama tadi, Encik Tukenon ke apa, puasa bukan semata-mata tak makan tak minum. Awak faham tak makna puasa apa? Puasa daripada tengok benda haram, puasa daripada dengar benda haram, puasa daripada mencarut, puasa daripada menyakitkan hati orang, puasa daripada membazir, puasa dari ni, puasa itu puasa. Kalau kita luaskan skop puasa tu, aku tak nak membazir, aku puasa daripada melakukan pembaziran, itu puasa. Banyak orang puasa tapi membazir. Begini buat balik lauk 10 lauk, isteri lagi 10, penuh meja ni. Makan. Kita tak makan daripada pagi ni, makan. Bila dia buka puasa, 1 jug tebu dia minum dulu. Bila dia minum 1 jug air, habis. Dah kenyang. Roti John lagi, roti Mary lagi, sudah nak makan. Akhirnya tong sampah yang makan. Kau kan dah jadi saudara syaitan. Kau jadi saudara syaitan sebab kau ikut hawa nafsu. Allah katakan orang yang membazir ni saudara syaitan. Begitu juga dengan marah. Syaitan suka. Syaitan cukup suka dengan orang marah-marah. Suka sangat dengan orang yang mencarut. Jadi kita dah ikut hawa nafsu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi kita latih benda ni. Syaitan dah dirantai pun, aku nak latih diri aku nak jadi orang yang betul-betul berpuasa. Sebab tu bila nak marah pun aku puasa. Bila nak bergaduh pun aku puasa. Nak tengok benda haram pun aku puasa. Itulah perkataan dia, inni shaim, aku puasa. Selamat kita insya-Allah. Bukan setakat puasa daripada lapar dan dahaga, puasa semua sekali. Baik, sahabat kita Jai nak tanya soalan, nak minta tips untuk mengelakkan terbabas di siang hari ni. Macam mana Ustaz? Jika isteri menggoda suami, adakah isteri juga dikenakan kifarah Ustaz? Terbabas di sini bukannya makna jalan raya. Okey. Bukan maknanya seorang penunggang motosikal terbabas, bukan. Ini suami isteri terbabas. Terbabas ni banyak makna bagi orang Melayu. Pertama, terbabas tidur. Allah, saya terbabas dah tidur semalam, tak ada bangun sahur. Sedar-sedar dah 6 suku. Dah habis sahur dah pun. Allah, terbabasnya. Terbabas lena. Terbabas. Yang kedua, terbabas cakap. Saya pun terlepas cakap dah, terbabas cakap, tak nak buat apa dah. Yang ketiganya terbabas hubungan suami isteri. Masalah dia, terbabas tidur memang tak sedar. Terbabas tidur memang tak sedar. Memang lena betul, mimpi cantik punya. Sedar-sedar 6.30, Allah, terbabas. Tetapi terbabas suami isteri jarang terbabasnya tak sedar. Kita orang baru kahwin Ustaz, siang hari bulan Ramadan, tiba-tiba je dah terbabas. Ya ke? Ya ke? Engkau tiba-tiba engkau boleh bersetubuh saja suami isteri di bulan Ramadan di siang hari. Ya ke?
Macam tidur, saya terbabas. Tak sengaja Ustaz, saya bawa kereta. Terbabas Ustaz. Tapi kalau suami isteri, takkan terbabas. Dia mesti pegang dulu, kan? Mesti usik-usik dulu. Barulah terbabas. Mana boleh tiba-tiba je Ustaz, tak sedar Ustaz. Orang Perak kata nampak benar nipunya. Benar nipunya. Sebab tu dalam mazhab kita, dalam agama kita, bercumbu-cumbuan tu pun dilarang. Istimtak kepada persetubuhan berseronok tu pun dilarang. Kita kadang-kadang kita kata apa salahnya suami nak pergi kerja. Memang dia sebelum pergi kerja dia cium dahi isteri dia. Dia cium pipi isteri dia. Memang pun. Itu bulan Ramadan ke bulan apa? Bukan Ramadan. Silakan. Ini Ramadan. Sebab apa? Sebab ada benda lain yang kau buat. Duk, abang pergi dulu kerja. Abang pergi dulu kerja. Abang. Kenapa? Abang. Tak pergi kerja. Tak pergi kerja. Allah malaikat suntu pukul 9 pagi. Nampak ke? Itu sebab tu jangan duk mencium. Jangan bercumbu mesra. Nak ngelakkan benda itu. Yang kedua, ada hikmah kenapa Allah jadikan mulut berbau ketika berpuasa. Ada orang saya bulan puasa dia gosok gigi. Kenapa? Takut berbau. Tak payahlah. Nak zuhur dia gosok, sekali lagi asar dia gosok, dia kumur jumpa guna. Tak payah, memang bau. Wap daripada dalam ni dia naik ke atas. Supaya kadang-kadang dengan bau tu menjadikan tak apa nak selera. Suami dia punya kuat semalam makan kambing ke apa benda ke. Abang duk jauh sikit abang oi. Secara tak langsung abang jauh sikit. Jadi bukan maknanya bulan Ramadan ni kita tak boleh romantik. Boleh. Tunggu sebelah malam. Belah malam dipersilakan. Belah siang saja. Itulah nama puasa. Wallahu a'lam. Orang kata terbabas tak ikut waktu. Orang kata kan. Okey, baik Ustaz. Ini dia di antara perkara-perkara yang perlu kita penting ambil cakna di dalam bulan Ramadan ini. Baik. Ustaz, sahabat kita ada nak tanya satu soalan di Facebook bersama dengan Aisyah Ica. Bagaimanakah keadaan berkesan mendidik anak-anak yang masih kecil agar mereka turut merasa seronok berpuasa, namun tidak pula sampai memaksa mereka berpuasa hingga ke waktu berbuka puasa? Mohon pencerahan Ustaz. Dulu Da'i Aiman, siapa anak-anak yang tak puasa duduk luar. Siapa yang anak tak puasa, jangan kacau. Yang puasa nak makan. Kakak puasa, abang puasa, adik tak puasa. Dengan bangganya kakak tu makan begini sambil dia tengok adik dia. Adik dia menung tengok kan. Mak dia cakap pada adik dia, kalau adik nak makan dengan kakak buka puasa, besok adik kena puasa. Sebab kak dia tengok ayam goreng. Budak kalau ayam goreng, nama dia pula Upin. Allah, kena ayam goreng gini. Abang dia makan, budak tu tengok. Abang pula saja pula nak tak puasa tak makan. Abang dia pula kan. Jadi mak dia cakap, kalau kamu nak puasa boleh makan dengan kami. Itu orang dulu-dulu buat. Orang sekarang ni dia kata ustaz itu penderak mental pada anak-anak. Kerana kita melihat pada sudut psikologi kanak-kanak kan. Itu payahlah pula cakap macam tu. Orang sekarang dia macam tu pula. Akhirnya budak tak puasa pun dia pula makan lebih mengalahkan orang puasa pula. Habis tu kau tak nampak pula psikologi budak yang puasa pula. Orang puasa nak makan ayam goreng, adik tak puasa dia makan. Tu ayam goreng tak ada. Kita duk fikir psikologi budak tak puasa. Psikologi budak yang puasa macam mana pula? Jadi kita kenalah. Orang tua-tua dulu bijak walaupun mereka tu tak ada doktor ke apa ke. Pemikiran mereka tu. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita kena lihat budak-budak tu peringkat umur berapa. Mereka tengah segar, perlukan makanan, perlukan minuman, perlukan makanan yang banyak. Ya, gizi-gizi makanan yang banyak. Biarlah mereka nak makan. Umur 3 tahun, 4 tahun. Saya kadang-kadang tengok budak 2 tahun perempuan dah pakai tudung. Boleh, tak salah. Budak start dia lari pakai tudung. Kesian dia. Biarlah dia baru 2 tahun, tak wajib lagi. Belum cukup umur. Tapi mak tu dah nampak sangat Islamik ni, maknya bagus. Tapi tak kesian budak tu nak bermain. Kadang-kadang
rak tudung dia tadi ni masuk dalam jaring apa semua, dia belum pandai lagi menguruskan diri dia. Yang ketiganya, kalau nak ajar latih mereka, berlatih pelan-pelan. Okey man, kita bangun sahur, mungkin dia umur 5 tahun dia bangun sahur, 6 tahun dia bangun sahur. Kemudian pagi dia, bila dia pagi mau lapar, makanlah. Tapi bila peringkat umur 7 tahun, tahun 1, tahun 2 dan sebagainya, kita boleh, ada orang setengah orang dia bagi sumbangan duit. Okay, siapa yang puasa mak bagi duit raya, tapi dapat lagi hati raya nanti, sehari mak bagi banyak ni. Ada yang kata itu rasuah ustaz. Itu bukan rasuah. Itu galakan untuk, nanti tak ikhlas ustaz. Budak ni pun kalau pahala puasa pun bukannya wajib, mana datang ikhlas pada dia? Dia tak wajib. Yang wajib ikhlas ni kita yang dah akil baligh. Kita yang ni yang mumayyiz apa semua ni yang dah, kita yang kena ikhlas. Kita dah tua bangka ni. Budak 7 tahun kau nak ajar ikhlas apa? Kita buat macam tu supaya galakkan untuk dia berpuasa. Seperti mana yang saya katakan tadi, apa pun dia belum wajib, jangan kita duk paksa dia. Melainkan kalau dia rasa dia boleh, kita tanya dia, boleh puasa lagi mana pukul 3 ni? Boleh mak, pergi tidur dulu. Nanti asar mama kejut, kemudian rehat, kita sembahyangkan sama-sama. Jadi kita buat guide dia supaya kita pantau dia sama ada dia mampu ataupun tidak mampu untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Satu galakan yang memberikan keseronokan kepada anak-anak ini untuk terus berpuasa. Baik, Tok, mungkin ada sedikit kesimpulan berkaitan dengan puasa ni dan saranan kepada penonton kita. Allah kata dalam Quran An-Nisa kan, surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampun pada Tuhan kamu. Allah sediakan pada kamu syurga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang bertakwa. Jadi syurga ni luas sangat, boleh masuk semua. Kalau siapa nak masuk pun muat. Disediakan bagi orang bertakwa. Jadi bagaimana nak bertakwa? Allah bagi jawapan dalam surah Al-Baqarah 183. Puasa dan mudah-mudahan kamu bertakwa. Rupa-rupanya puasa dan ibadat yang berkaitan dengan Ramadan melahirkan insan bertakwa, balasannya ialah syurga. Jom kita jadikan bulan Ramadan bulan takwa kita, melahirkan insan bertakwa, dan kita keluar daripada Ramadan nanti sebagai orang yang takut pada Allah. Syurga menanti kita, insya-Allah. Baik. Ini dia yang kita impikan. Sebelum kita tamat program kita pada hari ini, kita nak minta Datuk untuk ketuai bacaan doa kita, Datuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, pada penghujung Syaban ini ya Allah, kami menadah tangan bermohon padamu ya Allah, berkatilah kami dan panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami supaya kami dapat menemui Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, panjangkanlah umur kami, istiqamahkan kami dengan amalan, dan jadikanlah kami insan-insan yang mencintai segala amal di dalam bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan amalan yang kami buat ini sampai juga pahalanya kepada ibu dan ayah kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Ya Allah, Tuhan yang maha gagah lagi yang maha ihsan, istiqamahkan kami ya Allah, berilah hidayah taufik pada kami ya Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bulan untuk kami melakukan amal ibadah dan kami tidak melakukan kemaksiatan kepadamu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Ilyas atas penjelasan yang diberikan kepada para penonton. Esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya Dayi Anas, moderator, dan juga panel Ustaz Muhammad Abdullah dalam topik membincangkan berkaitan dengan kisah 25 Rasul, iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Para penonton, saya Dayi Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.